أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, telah pun berfirman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranil Karim. Ba'da an a'udzu billahi minasyaitanir rajim, setelah mana kita mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah pun memperjalankan akan hambanya pada sebahagian daripada malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah, yang mana perjalanan itu memabitkan destinasi antara Masjidil Haram yang terletak di Makkahul Mukarramah menuju ke Al-Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin, yang mana kami berkati akan kawasan-kawasan di sekeliling kedua-dua masjid berkenaan. Linuriyahu min ayatina, tujuannya adalah supaya kami mempertontonkan, menunjukkan dan memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, akan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat, ataupun ditafsir terjemahkan sebagai lagi maha mengetahui. Al-Fadil Tuan Pengerusi Ustaz Farid, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, barisan sarjana, seterusnya kepada sahabat-sahabat, mahasiswa dan mahasiswi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur dapat berhimpun pada malam ini untuk kita membicarakan satu topik yang penting dalam kehidupan umat Islam, yang mana topik ini kita petik akan menceritakan berkaitan dengan salah satu daripada juzuk kecil sempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi apa yang kita akan bicarakan malam ini, dia termasuk dalam subjek sirah. Subjek apa? Sejarah. Yang mana sebahagian daripada kita ni bila tahu, alamak malam ni kita nak belajar sejarah, mungkin dia rasa kurang berminat. Kerana sejarah ni dia sinonim dengan kebosanan. Sejarah ni dia sinonim dengan jemu. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana para salafus soleh, mereka mempelajari sirah Nabi, sama seperti mana bersungguh-sungguhnya mereka ini belajar Al-Quran. Sebagai contohnya, seperti mana dalam satu riwayat yang merujuk kepada kata-kata daripada Al-Husain bin Ali bin Husain, minta maaf, Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, iaitulah cucu kepada Sayyidina Ali, ataupun cicit kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pernah menyatakan dalam sebuah riwayat, kunna nu'allamu maghaziya Rasulillah SAW, sesungguhnya kami ni semasa kami kecil, semasa kami kanak-kanak, ataupun semasa kami ni masih berada pada peringkat masih belajar lagi, kami diajar untuk mengetahui akan maghazi, akan kisah peperangan dan kisah ekspedisi Nabi SAW, wasarayahu, dan juga kisah perjalanan Nabi. Kerana kita tahu Nabi ini adalah merupakan seorang manusia yang daripada usia kecilnya sampai ke usia tuanya banyak berjalan. Kama nu'allamu as-surata minal Qur'an, yakni kami belajar sirah dan maghazi Nabi ini sama seperti mana semasa kami kecil kami diajar dan kami belajar akan surah-surah
di dalam Al-Quran. Jadi makna kata generasi tabi'in yang merupakan dalam kalangan mereka-mereka yang digelar sebagai salafus salih, mereka melihat subjek sejarah sebagai subjek yang penting, sama seperti mana mereka melihat kepentingan untuk belajar Al-Quran. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi dengan satu saja kisah perjalanan Nabi, iaitu kisah perjalanan yang dipanggil sebagai Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita membicarakan Al-Isra' wal Mi'raj ini, antara perkara yang kita kena faham adalah peristiwa ini, dia adalah merupakan peristiwa yang agak unik. Kerana dalam banyak-banyak kisah perjalanan Nabi ini, Nabi macam yang saya sebut tadi, banyak berjalan. Semasa usia Nabi kanak-kanak dan remaja, kita tahu Nabi ini banyak dibawa berjalan untuk menemani akan Abu Talib berdagang sampai ke Syam, sampai ke Palestin utara sana. Begitu juga semasa Nabi mendapat nubuwah, semasa usia Nabi 40 tahun. Dan juga semasa Nabi dah berhijrah ke kota Madinah. Nabi berhijrah ke kota Madinah di saat usia Nabi 53 tahun. Cuba kita perhatikan di penghujung usia Nabi, 10 tahun yang terakhir dalam usia Nabi ni, daripada umur Nabi 53 tahun sampai 63 tahun, semasa Nabi duduk di Madinah, ahli sejarah menyatakan bahawa Nabi SAW terlibat sekurang-kurangnya dalam 23 kali peperangan. Bukan saya nak cerita sangat pasal berperang ni, tak. Tapi nak ceritanya, kalau kita nak hitung kira lah, selama 10 tahun Nabi duduk di Madinah ni, agak-agaknya secara puratanya, berapa kali Nabi keluar berperang setiap tahun? 10 tahun, berperang ni sebanyak 23, ada yang kata 26 kali. Mana kata setahun tu puratanya lebih kurang 2 kali sekurang-kurangnya Nabi keluar berperang. Dan kita tahu peperangan zaman Nabi ni dia bukan macam peperangan zaman sekarang. Peperangan zaman sekarang ni dia pakai joystick je. Mudah saya sebut pakai joystick je, pakai keyboard je, launching missile apa ke benda kan. Okey. Tapi peperangan zaman Nabi ni nak bergerak je kadang-kadang memakan masa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi Nabi ni dia banyak berjalan dalam perjalanan yang sukar. Tetapi dalam banyak-banyak perjalanan Nabi ni, bukannya semua Allah pilih untuk dirakamkan dalam Al-Quran. Nampak? Ini asas yang kita kena faham. Hanya terdapat beberapa peperangan saja yang Allah rakam dalam Al-Quran. Contohnya peperangan apa? Peperangan yang kita akan sambut nanti, masuk bulan Ramadan nanti. Peperangan Badar. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah juga menceritakan antara lain berkaitan dengan peperangan Tabuk. Itu Allah sebut sebagai melatari sebab turunnya surah At-Taubah dalam Al-Quran. Okay? Jadi Nabi banyak berjalan, tapi bukan semua perjalanan Nabi itu dirakamkan di dalam Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita tengok ada kisah yang Allah rakam dalam Al-Quran, kisah itu kisah yang penting. Antaranya adalah kisah Isra' dan Mi'raj, yang biasanya secara tradisinya lah, kita di Malaysia ni, kita akan bukannya merayakan, bukan merayakan, dan bukan juga menyambut apa-apa, tidak. Tak ada sambutan khusus Isra' Mi'raj ni. Tapi kita nak mempelajari, nak belajar sirah, seperti mana generasi yang awal mereka turut belajar sirah Nabi. Ini tujuan kita nak belajar. Bukannya semata-mata ini ada satu sambutan khusus, tidak. Kalau ada sambutan adalah, kalau ada makan adalah, kalau tak ada no problem, kita belajar. Yang penting kita nak belajar. Okey? Jadi malam ni kita nak melihat bagaimana Nabi itu diperjalankan dalam kisah yang Allah rakam, antaranya dalam suratul Isra' ayat yang pertama, yang menceritakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj lah. Jadi para ulama menyatakan bahawa antara sebab utama kenapa Nabi ini di-Mi'rajkan adalah kerana apa? Adalah kerana untuk memperlihatkan kepada Nabi akan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu, antara sebab kenapa Nabi di-Isra' dan di-Mi'rajkan adalah sebagai suntikan semangat kepada Nabi. Kerana kita tahu Isra' Mi'raj ni dia berlaku sebelum peristiwa hijrah. Yakni semasa Nabi Muhammad dan para sahabat yang awal-awal memeluk agama Islam ni, pada waktu itu tekanan ke atas mereka ni semakin meningkat. Dan kebetulan beberapa bulan sebelum peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku, Nabi Muhammad diuji dengan beberapa ujian kesedihan. Sehingga tahun itu dikenali sebagai tahun bersedih. Amul Huzni. Bermula dengan kematian Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Di antara pembesar musyrikin Mekah yang disegani oleh orang-orang musyrikin Mekah yang pada waktu itu kuat menentang Nabi ni.
Cuma bezanya Nabi ni beruntung semasa Abu Talib masih hidup. Kerana Abu Talib ni, dia boleh memberikan suaka politik. Faham Nabi Muhammad ni dia mendapat perlindungan daripada Abu Talib. Lalu apabila Abu Talib meninggal dunia, Nabi Muhammad rasa amat sedih. Jangan pula kita faham sedih tu kerana Nabi Muhammad dah hilang tempat perlindungan. Tidak. Nabi Muhammad bersedih dengan pemergian Abu Talib kerana apa? Kerana Abu Talib pergi dalam keadaan tidak beriman. Ini pemergian pertama. Cukup menyedihkan Nabi. Yang keduanya, pemergian Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama, yang Nabi tak pernah menduakan dia. Nabi kadang-kadang ramai orang sebut Nabi ni sebagai seorang Nabi yang beristeri ramai. Tapi jangan lupa fakta bahawa semasa Nabi, perkahwinan kali pertama Nabi itu dengan Khadijah binti Khuwailid, Nabi SAW tidak pernah menduakan Khadijah. Lepas kewafatan Khadijah barulah Nabi berkahwin lebih daripada seorang. Ini asal yang kita kena faham. Dan Khadijah juga adalah manusia yang dimuliakan. Dia adalah merupakan manusia yang mula-mula sekali memeluk agama Islam selepas daripada Nabi Muhammad. Seolah-olah kita nak bagi mesej di sini bahawa golongan wanita ni sebenarnya Allah muliakan kerana wanita adalah manusia pertama yang memeluk agama Islam. Begitu juga Nabi berhadapan dengan pemboikotan. Nabi diboikot, bukan setakat Nabi, tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in turut diboikot oleh musyrikin Mekah. Yang mana kalau kita perhatikan bagaimana Nabi dan para pengikut Nabi yang terawal ni, apabila mereka pergi ke pasar-pasar untuk membeli barang makanan, Abu Jahal, Abu Lahab ni dia dah bagi amaran dah kepada peniaga-peniaga pasar, boikot pengikut Nabi Muhammad. Boikot. Jadi menyebabkan Nabi Muhammad dan pengikutnya tak boleh nak beli barangan. Nak beli barang pun tak boleh, apatah lagi nak berniaga. Maka menyebabkan tekanan semakin meningkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada peristiwa masyhur yang merujuk kepada bagaimana Nabi semasa cuba untuk berdakwah kepada penduduk Taif, Nabi dihalau oleh kanak-kanak dan orang-orang yang diupah oleh orang Taif tersebut. Kerana apa? Kerana Abu Jahal dan Abu Lahab ni dia dah bagi kempen dah kepada orang Taif. Kalau Nabi Muhammad datang untuk berdakwah, halau dia. Menyebabkan Nabi rasa amat bersedih. Maka dengan sebab itu, para ulama bersepakat menyatakan bahawa antara tujuan Nabi itu di Isra' dan Mi'rajkan adalah kerana sebagai satu motivasi, sebagai peniup semangat, ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai tasliyah, supaya Nabi Muhammad ini bersemangat kembali. Kerana tak lama lepas daripada itu, Nabi Muhammad ini akan berhadapan dengan perjalanan yang lebih hebat, iaitu perjalanan hijrah. Hijrah ni hebat juga. Kerana dengan sebab hijrah lah, maka Islam ni dia dapat didaulatkan. Jadi nak preparation sebelum pergi berjalan ke Madinah itu, Nabi diperjalankan terlebih dahulu untuk melihat projek-projek dan tanda-tanda kebesaran Allah di Sidratil Muntaha di atas sana. Maka menyebabkan Nabi akhirnya pun diperjalankan dalam perjalanan yang kita faham, kita sebut sebagai Al-Isra'. Al-Isra' ni maksudnya berjalan pada waktu malam. Kalau student-student ni suka jenis jalan waktu malam, siang time kelas tidur. Tapi bila malam duduk jalan semua. Ni geng-geng Isra' ni. Geng Isra'. Okey. Mi'raj pula, apa maksud Mi'raj? Mi'raj ni perjalanan naik ke atas. Perjalanan naik ke atas. Dan naik ke atas Mi'raj ni, dia sifatnya naik ke atas sungguh. Macam pergerakan helikopter. Bukannya slowly naik ke atas macam kapal terbang. Itu daripada perkataan Orjun. Okey. Maka dengan sebab itulah peristiwa Isra' Mi'raj ni dia begitu unik. Dan hebatnya peristiwa Isra' Mi'raj ni berbanding dengan kisah-kisah lain dalam Al-Quran. Al-Quran ni adalah merupakan kalam Allah yang mengandungi banyak kisah sejarah. Okey. Tapi kisah Isra' Mi'raj ni dia berbeza. Pasal apa? Pasal yang pertamanya, Allah Azza wa Jalla menceritakan dia punya timing dia, bilakah masa dia berlaku. Iaitu dia berlaku pada waktu bila? Dia berlaku pada waktu siang ke pada waktu malam? Dia berlaku pada waktu malam. Para ulama membahaskan kenapa malam ni. Ulama membahaskan kenapa waktu malam tak berjalan pada waktu siang. Kerana mereka memikirkan, bukankah kalau difikirkan secara logik akal, kalaulah berjalan pada waktu siang tu lebih mendapat keuntungan kepada Nabi SAW. Pasal apa? Pasal di saat musyrikin Mekah ni menentang Nabi, tiba-tiba pada satu pagi yang sibuk, siang yang sibuk, di saat orang-orang pergi ke pasar, tiba-tiba mereka dapat menyaksikan burak. Burak ni disebut oleh Sahih Bukhari, haiwan yang bentuknya besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada bagal. Tapi dia dikenali sebagai burak kerana apa? Daripada perkataan barkun, yakni
halilintar, petir. Dia pergerakannya laju. Pergerakannya laju. Bukankah lebih beruntung kepada Nabi ataupun lebih dapat political mileage bagi Nabi ni kalau Nabi ni berjalan pada waktu siang? Orang tengok Nabi, hebat Nabi ni. Kita semua duk kata dia macam-macam, tapi dia ada kenderaan mewah ni. Macam zaman sekarang lah, tengok ustaz-ustaz ni pergi kuliah maghrib tu, tengok kereta Velfire, kereta Mercedes, kereta Volvo kan, nampak grand lah orang kata, nampak grand. Okay? Jadi para ulama membahasan kenapa waktu malam tidak waktu siang. Dia ada sebab dia. Yang pertamanya kerana apa? Kerana waktu malam ni di antara waktu yang digalakkan untuk kita berjalan jauh. Dalam sepotong hadis ada Nabi menyatakan bahawa alaikum biduljah ni waktu malam ni. Waktu malam ni Nabi panggil sebagai waktu duljah, waktu lepas isyak. Kenapa Nabi menggalakkan kita berjalan jauh pada waktu malam? Kalau nak jalan jauh, mulakan pada waktu malam. Pasal apa? Kerana Nabi bagi tahu fa innal arda, kerana sesungguhnya bumi ni dia akan dirasai berlipat-lipat. Fa innal arda tutwa bil laili. Kerana bumi ni akan dirasai dilipat-lipat pada waktu malam. Apa maksud dilipat-lipat ni? Dirasai dekat. Dekat ni ulama syarah lagi. Apa maksud dekat ni? Dekat dengan sebab keberkatan ke? Dekat dengan sebab memang dekat ke? Ataupun dekat dengan sebab psikologi? Pasal kita ni bila berjalan malam, sejuk, tenang, tak banyak kereta, kita rasa lebih relax. Ada perbahasannya lah. Itu keistimewaan pertama. Cara pengkisahan kisah Isra' ni didetailkan akan timingnya bila. Tarikh tidak disepakati. Yang masyhurnya di Malaysia ni pada 27 Rejab lah. 27 Rejab tahun ke-10 ataupun tahun ke-11 kenabian. Tetapi para ulama berbeza pandangan. Kalau kita buka dalam kitab Safiur Rahman Mubarakfuri yang bertajuk Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Al-Mubarakfuri dia mendatangkan sekurang-kurangnya terdapat 6 pandangan tarikh Isra' Mi'raj ni. Jadi tarikh tak penting, yang penting timing dia. Kenapa waktu malam? Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah juga menspesifikkan, menceritakan di manakah lokasi dia berlaku. Di mana dia berlaku? Antara Masjidil Haram yang letaknya sekarang ni di Mekah, dan juga Masjidil Aqsa yang sekarang letak di Palestin. Dan Allah tak berhenti kat situ sebenarnya. Allah tambah lagi, allazi barakna haulahu. Yang mana kami berkati kawasan-kawasan di sekeliling antara Makkahul Mukarramah dan juga Palestin itu. Itu kawasan-kawasan diberkati. Kawasan diberkati. Bukan zakat Al-Aqsa dan juga Makkah saja. Tidak. Semua kawasan itu di sekelilingnya adalah merupakan kawasan yang diberkati. Dia berbeza dengan kisah lain. Kisah lain Allah tak bagi tahu lokasinya kat mana. Contohnya kisah yang masyhur. Kalau kita buka dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni cerita yang paling popular apa? Cerita apa? Cerita pemuda Ashabul Kahfi. Ada tak Allah bagi tahu kat mana letaknya gua pemuda Ashabul Kahfi tu? Allah ada cerita tak? Tak ada. Pasal apa? Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan untuk kita mengetahui lokasi gua tu di mana. Tak ada kepentingan. Pasal tu zaman sekarang kalau kita berjalan ke luar negara kan, kalau kita dapat jalan ke Jordan pun bagi tahu gua tu ada dekat negara dia. Kita pun percaya mula-mula. Lepas tu tahun depan kita pergi Turki pula. Dekat Turki pun orang Turki percaya bahawa ada satu kawasan dekat Turki tu mereka panggil itulah gua pemuda Ashabul Kahfi. Ingat habis kat situ je. Rupa-rupanya kalau dapat peluang pergi China, orang China pun ada claim gua Ashabul Kahfi tu ada dekat negara dia. Jadi nak ceritanya bahawa kalau Allah tak sebut lokasi di mana, itu tidak penting. Tapi apabila Allah cerita dengan detail lokasinya, membabitkan Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa, maka ada something yang Allah nak sampaikan di situ. Kerana apa? Kerana para ulama bagi tahu juga kepada kita, yakni bukankah lebih jimat dan lebih memudahkan kalau Nabi itu dimi'rajkan terus daripada Mekah. Save minyak kan? Save minyak. Kemudian taklah rugi masa. Bukankah lebih dekat naik terus daripada Mekah? Ini Nabi ditransitkan terlebih dahulu ke utara menuju ke Palestin. Daripada Palestin baru naik ke atas. Daripada atas turun kembali ke Makkahul Mukarramah. Jadi dengan sebab itu para ulama bagi tahu ada sebab yang Allah nak sampaikan kepada kita, kenapa peristiwa itu dia berlaku dalam keadaan didetailkan akan kisahnya daripada Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Maka dengan sebab itu
Walaupun kita boleh membicarakan dengan panjang persoalan timing malam tadi, kita juga boleh membincangkan dengan panjang berkaitan dengan kronologi. Langit pertama Nabi jumpa siapa, langit kedua Nabi jumpa siapa, kita boleh bahas panjang. Tapi pada malam ni saya nak ambil satu sudut kecil je, iaitu sejarah tempat. Ni tak mula lagi ni baru mukadimah. Kita nak cerita pasal sejarah tempat. Kenapa Nabi Muhammad ditransitkan terlebih dahulu di Al-Masjidil Aqsa. Okey? Maka kalau kita perhatikan, yang dinamakan sebagai Palestin itu, kalau ikut peta moden zaman sekarang ni, dia adalah kawasan yang terletak di sini. Yang mana zaman moden sekarang ni, kawasan itu dia tidak mendapat pun status sebuah negara. Dia dipanggil sebagai Palestinian Territories. Ini asas yang kita kena faham. Palestin zaman sekarang ni dia bukan sebuah negara. Dia hanya sebuah kawasan yang ada kuasa otonomi sikit-sikit je. Pasal tu orang Palestin, dia tak ada pasport. Kalau dia nak berjalan, jangan terkejut tengok Syekh Palestin, tapi pegang pasport Israel ada. Pasport Israel. Ada kebanyakannya pegang pasport Syria, pegang pasport Jordan, ada yang pegang pasport Lebanon, dan ada juga yang pegang pasport Mesir, negara-negara yang berjiran. Jadi ini dia kawasan yang menyaksikan Nabi itu diperjalankan. Jadi ulama bagi tahu semua kawasan-kawasan di sekitar perjalanan ini adalah kawasan yang diberkati. Okey? Tetapi malangnya pada zaman sekarang, kawasan yang kita sebut sebagai kawasan yang diberkati ini, dia telah pun berubah dia punya peta politik dia. Iaitu zaman sekarang ni kita ketahui di negara Palestin sedang berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan penjajahan daripada negara haram Israel. Walaupun kita kata tadi ada kawasan, ada tanah. Gaza, ada tebing barat, ada Jerusalem kan, dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka ni sedang dijajah. Kenapa Israel menjajah Palestin? Kenapa? Kerana Israel dia nak membina satu kawasan negara bangsa mereka yang dikenali sebagai The Greater Israel, yakni Israel Raya, ataupun sebahagian dalam sumber biblical menyatakan bahawa ini adalah merupakan the lost kingdom of David. Dia merujuk kepada Nabi Allah Daud lah. Kita umat Islam ni kita percaya Nabi Daud ni seorang Nabi dan Raja. Tapi bagi orang Yahudi dan termasuk orang Kristian, mereka bagi tahu Daud ataupun David ni hanya sekadar king saja, tapi bukan Nabi. Okey? Jadi Nabi Daud ni dia punya empire pemerintahan dia daripada Iraq sana sampailah menuju ke Mesir. Jadi inilah dia sebenarnya kawasan yang ingin dikuasai oleh negara Israel sekarang ni. Yang menyebabkan sekarang ni Palestin dia berada dalam keadaan dijajah dan orang asal Palestin terpaksa keluar. Jadi pasal tu zaman sekarang ni kita perlu untuk mengetahui sejarah kenapa Palestin ni dijajah. Pasal pengalaman saya lah apabila saya mengajar subjek-subjek titas kan, dalam kelas sebahagian daripada kamu student saya. Kadang-kadang kita rasa sedih juga kerana ada sebahagian kawan-kawan kita, baik yang Muslim, baik yang non-Muslim, mereka boleh tanya kepada saya, Sir, dia pun panggil saya Sir dalam kelas. Maklum tak pakai kopiah kan. Janggut je panjang. Kata, Sir, apa susah sangat saya tengok dalam berita ni sikit-sikit orang Arab Palestin dok serang Israel. Sikit-sikit Arab Palestin tak puas hati berdemonstrasi. Betul tak? Dia berkata, apa susah sangat? Bukankah Palestin dah ada tanah? Israel pun dah ada negara? Duduklah kat negara masing-masing dengan aman. Nampak? Ramai orang yang menyatakan macam ni. Dan dia tak tahu kenapa wujudnya kumpulan-kumpulan pengganas baik daripada pihak sana pihak sini ni, dia tak tahu latar belakangnya apa. Yang mana kalau boleh saya simpulkan semuanya kembali kepada sejarah bumi Isra' dan Mi'raj ini. Sejarah moden, bukan sejarah zaman Nabi tu. Pasal tu kita kena faham semasa Nabi diisra'kan ke Al-Aqsa, ada orang kata oleh kerana Allah sebut dalam Quran Al-Masjidil Aqsa, menyebabkan sebahagian daripada kita membayangkan masa Nabi Isra' ke sana tu, Nabi Isra' sampai ke masjid yang ada bangunan. Tak sampai ke masjid ada bangunan. Itu yang kita faham. Pasal zaman sekarang ni bila sebut masjid, maksudnya masjid tu ada bangunan. Tapi kita kena faham Nabi Isra' pada waktu itu Islam baru umurnya sekitar 10 tahun. Islam tak sampai lagi kat luar Mekah ni, apatah lagi dekat Palestin sana. Semasa Nabi diisra'kan, Palestin dikenali sebagai Ilya dan dia dikuasai oleh kerajaan Rom Timur. Pada waktu itu Rom Timur yang menguasai Palestin tu. Dia silih bergantilah, sekejap Rom, sekejap Parsi, kerajaan Babylon, silih berganti di antara dua ni. Tetapi semasa Nabi
semasa Nabi diisrakan ke sana, ulama bagi tahu pada waktu itu Palestin dikuasai oleh kerajaan Rom. Okey? Dan jangan kita bayangkan ada masjid kat sana. Kadang-kadang kita dengar sebahagian penceramah kan, dia semangat sangatlah. Maafkan dia. Semangat sangat dia bagi tahu Nabi semasa Nabi pergi kat Al-Masjid Al-Aqsa, Nabi boleh kira berapa batang tiang, berapa mihrab, berapa kubah, berapa menara. Kan kadang-kadang sebahagian orang disebut macam tu kan, cerita tu. Cerita ni tak betul. Kerana apa? Kerana semasa Nabi diisrakan ke sana, orang Rom ni adalah orang yang amat anti dengan Islam daripada aspek sejarah lagi. Maksud saya, kalau kita kembali kepada sejarah orang Islam di Palestin, dia akan kembali kepada Bani apa? Bangsa apa? Bani Israel lah, orang Yahudi. Nabi Isa sebagai Nabi terakhir mereka. Nabi Isa sebagai Nabi terakhir mereka. Okay? Pada waktu itu kita tahu Nabi Isa ni, siapa yang merancang untuk membunuh dan mensalib Nabi Isa? Yang buat decision bahawa Nabi Isa ni perlu disalib. Yang buat keputusannya adalah King Herod, yakni ketua kepada kerajaan Rom Timur tu, dengan perancangan dan pengkhianatan daripada orang-orang Yahudi sendiri. Mereka duk khianat dengan Nabi mereka, tak puas hati pasal Nabi Isa ni lahir kat keluarga belah sana, tak lahir kat keluarga belah dia, dia mengkhianati Nabi Isa. Nabi yang samalah juga membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ni 3 Nabi serangkai ni. 3 Nabi serangkai yang hidup sezaman. Maka orang Rom, mereka anti dengan orang Islam. Pasal tu apabila Nabi Isa telah pun diangkat ke langit, kalau ikut kisah masyhur kita, ataupun telah wafat kalau ikut riwayat daripada orang Kristian ni, orang Rom telah pun merobohkan semua masjid-masjid umat Islam yang ada di kawasan Palestin. Ini asal kita faham. Maknanya kata Nabi semasa Nabi diisrakan ke sana, Masjid Al-Aqsa telah pun dirobohkan. Yang ada dia punya tanah lapang dia saja. Yang kalau ikut sumber biblikal, mereka menyatakan tanah lapang itu dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah ataupun tempat kotoran kepada kerajaan Rom, kepada kerajaan Rom Timur. Okey. Maka perlu untuk kita mengenali kawasan ni. Yang pertama sekali, bila disebut Palestin zaman sekarang ni, Palestin ni dia ada 2 kawasan je. Pertamanya apa yang kita panggil sebagai West Bank. West Bank ni terjemah dalam bahasa Melayu apa agaknya? Saya ada tanya student saya, dia kata ini bank barat. Ini bukan tempat simpang duit. Bank barat dia kata. Bank ni merujuk kepada tebing. Sini ada sungai Jordan. Okay. West Bank ni maksudnya tebing barat. Tebing barat. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Ad-Duffatul Gharbiyah. Di sinilah letaknya satu bandar dikenali sebagai Jerusalem, ataupun dalam bahasa Arabnya Baitul Maqdis, tempat di mana terletaknya Masjidil Aqsa. Ni Al-Aqsa letaknya di sini, sepadan dengan Amman, Jordan. Sementara kawasan kedua pula adalah kawasan yang kecil dipanggil sebagai Gaza ni. Kita dah sebut Gaza ni kan. Nama sebenarnya Gaza Strip ataupun genting Gaza. Yang mana Gaza Strip ni dia bersempadanan dengan negara apa agaknya ni? Sebelah kiri ni. Negara Mesir. Ni kita kena faham. Okey. Dan dalam bulan lepas kan kepoh satu lagi kawasan yang menjadi perebutan di antara Israel dan negara Arab. Kawasan tu kita panggil sebagai kawasan Bukit Golan ataupun Golan Heights. Golan Heights ni dia terletak di kawasan yang luas ni. Ini sepanjang-sepanjang ni, ini semua adalah Golan Heights. Golan Heights ni dia kawasan pergunungan yang cukup cantik dan lokasinya amat strategik. Dia letak di antara sempadan selatan Lebanon, ni Lebanon kat situ, Syria kat sini, Jordan kat sini, dan Israel negara haram kat sini. Okey? Jadi Israel dia nak sangat kawasan ni. Bahkan semasa peperangan tahun 67, perang Arab Israel tahun 67, Israel pernah menguasai, tetapi akhirnya PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dia buat satu keputusan untuk menjadikan Bukit Golan ni sebagai kawasan berkecuali, annex, kawasan berkecuali. Bahkan dihantar pasukan pengaman PBB kan untuk berkhidmat ke situ, termasuklah juga tentera Malaysia pun pernah berkhidmat sebagai pasukan pengaman di Bukit Golan. Pak Lah, Perdana Menteri lepas Tun Mahathir Mohamad, zaman dia Perdana Menteri keempat lah, Pak Lah pun pernah pergi kat Bukit Golan. Okay? Tetapi tiba-tiba bulan lepas, Pakcik Donald Trump, Presiden Donald Trump, tiba-tiba secara bersendirian, tak khabar pun dekat rakan-rakan sekutu dia, baik dekat Eropah dan negara lain, tiba-tiba dia buat dasar, dia menyerahkan Bukit Golan ini kepada Israel. Kenapa Israel nak sangat Bukit Golan ni? Pasal apa? Pertamanya kawasannya strategik, cantik, pergunungan.
Yang keduanya dia bagus untuk pertahanan. Yang ketiganya nampak tak dekat tengah-tengah ni dia ada apa? Dia ada satu kawasan yang berair ni. Apa nama tasik tu? Tasik ni namanya tasik Tiberias. Dalam bahasa Arab dikenali sebagai tasik At-Tabariyah. Tapi tak ada kaitan dengan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari tu dia daripada Parsi. Ni kebetulan namanya sama, Tabariyah. Saya kena sebut nama bahasa Arab ni pasal dekat peta moden dia dah hilang dah nama Arab ni pasal Israel dah menjajah. Dia letak nama dia lah, Tiberias. Kita pun sebut Tiberias. Ini amat diinginkan oleh Israel. Dia letaknya hampir dengan Nazares. Nazares ni nama Arabnya Nasirah. Nasirah ni lah tempat lahirnya Maryam. Maryam, emak kepada Nabi Isa dilahirkan di Nazares. Pasal tu orang Nasrani ni, sebahagian pendapat menyatakan orang Kristian dikenali sebagai Nasrani kerana maknya lahir dekat Nasirah. Tapi zaman sekarang ni orang panggil Nazares. Okey. Apa pentingnya tasik Tabariyah ni? Apa pentingnya? Kerana bekalan air. Pasal tu Israel dia bersungguh-sungguh sangat dengan kawasan ni. Tetapi kawasan yang paling malang di antara keseluruhan kawasan ini, yang dulunya semua kawasan ini dikenali sebagai kawasan Palestin. Dulu kita akan tengok nanti, semua kawasan ini dahulunya dia dikenali sebagai Palestin. Yang paling malang sekarang ni adalah Genting Gaza. Genting Gaza paling malang. Pasal apa? Dengan kawasan yang kecil ni, Israel boleh dikatakan hampir setiap hari melakukan serangan ke atas penduduk Gaza. Okey. Jadi inilah dia nasib bumi Isra' dan bumi Mi'raj. Yang mana menyaksikan Nabi satu ketika dahulu pernah berjalan daripada Mekah menuju ke Al-Aqsa. Kalau kita naik kereta zaman sekarang ni, jaraknya lebih kurang 2,000 km ataupun 30 jam drive direct. Kalau naik kapal terbang, dia jaraknya sama juga antara Johor Bahru sampai ke Bangkok sana tu. Kalau naik kapal terbang, dia jaraknya sebenarnya lebih kurang 2 jam. 2 jam. Bila sebut kapal terbang ni, saya selalu pesan, kita ni kena bersyukur kerana Allah pilih kita ni jadi umat akhir zaman. Kerana kita tahu yang kapal terbang tu boleh sampai ke Palestin dalam masa sebahagian jam saja. Cuba kita bayangkan kalau Allah takdirkan kita hidup zaman Nabi Muhammad tu, duduk pula kat Mekah dengan seruan dakwah, seruan tauhid Nabi, mungkin kita percaya. Tapi bila Nabi cerita pasal Isra' Mi'raj ni, agak-agaknya dengan iman setipis bawang yang kita miliki ni, agak-agaknya boleh tak kita percaya dengan mudah cerita Nabi tu, aku berjalan ke Palestin sekejap je sebagai malam, naik pula ke atas sebagai malam, bukan roh je, jasad aku pun naik juga. Boleh percaya tak agaknya? Sukar nak percaya tu, pasal kapal terbang tak ada lagi. Pasal tu saya kata bersyukur kita ni hidup akhir zaman, kita merasai sedikit cebisan teknologi. Okay? Itu perjalanannya kalau kita nak tamsilkan lah. Cuma yang saya sebut tadi yang menjadi mangsa zaman sekarang ni adalah Gaza. Kenapa Gaza jadi mangsa? Kerana Gaza ni dia merupakan kawasan Palestin yang menjadi kubur kuat kepada orang Islam yang mutadayyin. Yang mana mereka ni dipimpin oleh pergerakan Hamas. Mungkin ramai yang pernah dengar pergerakan Hamas. Hamas ni kubur kuatnya di sini. Pada tahun 2006, Palestin dia mengadakan satu pilihan raya umum yang pertama lah, yang secara berstrukturnya, sistematiknya yang pertama. Yang menangnya Hamas. Dia punya rival dia nama dia PLO, Palestinian Liberation Organization, ataupun dalam bahasa Arabnya Harakatut Tahrir Al-Palestiniyah. Tapi mereka short name mereka tu pergerakan Fatah. Kalau anda baca berita, pergerakan Fatah itu geng PLO tu, geng-geng kanan, geng-geng berbangsa Arab. Perjuangannya bertunjangkan bangsa Arab. Hamas ni bertunjangkan Islam. Okey. Pada pilihan raya tersebut, PLO kalah, Fatah kalah. Dan dia tak puas hati. Maka menyebabkan mereka ni melakukan cubaan untuk merampas kuasa dengan bantuan daripada itulah sekutu-sekutu dia termasuk Israel. Dan mereka dapat balik dekat tebing barat ni, cuma di Gaza dibiarkan kepada Fatah. So Fatah masih menguasai kawasan ini. Pasal tu Gaza ni Hamas, minta maaf. Pasal tu Hamas yang menguasai Gaza ni, mereka ditekan almost every day. Hampir setiap hari mereka ni ditekan. Gaza ni kita dengar nama macam megah sangat kan. Oh Gaza, Palestin. Gaza ni kecil je. Gaza ni terlalu kecil. Kalau kita jalan daripada selatan di sempadan Mesir,
sampailah ke utara di sepadan Bait Hanun ataupun di sepadan Erez dengan Israel sana. Ambil masa lebih kurang sejam je. Tak sampai sejam dah sampai dah. Ataupun kalau kita nak bayangkan antara UMP, kampus Gambang, lupa pula nak tukar UMP, kampus Pekan, sampai ke lebih kurang sampai ke Besrah. Dekat je. Tapi kawasan yang kecil ini telah pun dijadikan tumpuan untuk Israel melakukan serangan demi serangan dan disaksikan dengan begitu saja oleh masyarakat dunia. Ramai orang menyatakan bahawa sebenarnya Gaza ini telah pun menjadi penjara yang terbuka. Inilah dia bumi di mana Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Inilah dia bumi Nabi Muhammad pernah lalu mungkin semasa peristiwa Isra', dan inilah bumi yang mana Nabi pernah lalu semasa berdagang dalam rihlatish syita'i was saif yang kita baca dalam Al-Quran tersebut. Malangnya sekarang ni kawasan yang kecil ini telah pun dijajah dan dikuasai dan ditutup sempadannya oleh bukan setakat Israel yang tutup sempadan ni, tapi malangnya dekat selatan ni Mesir bukannya Israel, Mesir ni negara umat Islam, Mesir pun tutup sempadan juga. Apa kesannya kalau tutup sempadan? Apa kesannya? Kita ni contohnya kat Malaysia, apa makanan ruji kita yang utama? Kita makan beras, makan nasi. Nasi kita ni, apa tuan-tuan ingat nasi kita ni ditanam dekat tu kat Kuala Selangor tu ke? Maklumlah nampak sawah padi sikit kan, sekakang kera tu. Ingat kita makan padi daripada Kuala Selangor tu ke? Tanjung Sangor ke Kuala Selangor? Tanjung Sangor tu. Bukan. Banyak beras yang kita makan kat Malaysia ni kita ambil daripada mana? Kita import mainly daripada Thailand, daripada India dan selamanya. Kita punya food security kita ada problem sebenarnya. Okey? Cuba bayangkan tiba-tiba Thailand tutup sepadan. Tak nak jual beras kat kita. Nak makan apa kita katnya? Time tu baru berebut-rebut nak jumpa dengan pakcik-pakcik dekat Tanjung Selangor nak beli beras kan. Okey. Jadi itulah nasib yang menimpa orang Palestin daripada 2006. Mereka ni ditutup sempadan. Bahkan walaupun namanya Genting Gaza, tapi suatu ketika dahulu kawasan yang ditandakan dengan kuning ni, ini tanah Palestin. Tapi yang warna oranye ni pernah didirikan sebagai pertempatan haram Israel. Orang Israel dia pernah duduk dalam Gaza ni. Dia bulldoze, dia tolak ke tepi rumah-rumah kampung orang Arab dan dia bina apartmen untuk diberikan kepada orang berbangsa Yahudi daripada seluruh dunia secara percuma ataupun bayaran yang begitu minimum. Duduk kat situ. Tapi akhirnya UN dia buat keputusan kena keluar juga. Pasal ini memang secara obvious melampau sangat. Duduk dekat tanah orang. Menyebabkan akhirnya Israel dah keluar. Kawasan ni semua dah jadi milik orang Palestin lah. Cuma mereka juga walaupun nampak berhadapan dengan lautan Mediterranean ni kan. Kita ingat bolehlah mudah-mudah nak bawa barang ke, tapi tidak semudah itu. Kan kita pernah dengar misi kebajikan yang bawa bot flotilla dan seumpamanya kan. Mereka cuba nak masuk kat Mediterranean Sea ni lah. Tapi setiap kali nak masuk, Israel dia akan hijack. Okey. Kawasan yang kecil inilah sekarang ni sedang dihuni oleh 2 juta penduduk. Cuba bayangkan, 2 juta manusia duduk daripada UMP Gambang tu sampai ke Besrah. Sendat kawasan tu. Kawasan yang paling padat di dunia. Dan yang lebih mencabar lagi, lebih separuh daripada penduduk di Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Hidup fakir, kerja pun kurang, elektrik pun dapat bekalan elektriknya hanya sekadar 4 jam saja sehari. Kita kalau tutup aircon ni, komplain ni. Komplain dekat Ikom. Kenapa pihak pimpin tutup aircon? Komplain kita. Tapi mereka dapat elektrik 4 jam je sehari. 4 jam je sehari. Kita bukan risau panas tak panas ni, kita risau masa dia musim sejuk tu. Musim sejuk sungguh. Air pun sejuk. Mereka memerlukan pemanas. Okey? Ini di antara cabaran yang mereka miliki. Air bersih pun sedikit, makanan tak bersih pun banyak. Jadi menyebabkan mereka ni hidup dalam tekanan. Semuanya angkara siapa? Angkara siapa yang menyebabkan bumi Isra' ni ditindas? Angkara negara haram Israel. Pasal tu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita kena faham Nabi Muhammad ni memang sengaja ditransitkan supaya kita ni ambil cakna, ambil tahu apa yang berlaku di Palestin. Okey? Dan kita juga perlu melihat apa yang Quran kata terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas Palestin yang terdiri daripada orang-orang berbangsa Yahudi. Contohnya kalau kita perhatikan dalam surah yang sama,
Apabila Allah menceritakan surah Isra, dalam surah yang sama, tak jauh, ayat yang keempat. Dalam ayat keempat daripada surah Isra ni, Allah menceritakan apakah dia bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah menyatakan, wa qadaina ila bani Israil fil kitab, kami telah pun tetapkan, menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab mereka, latufsidunna fil ardi marratain, yakni mereka ini akan melakukan kerosakan, akan melakukan peperangan, melakukan serangan besar-besaran di muka bumi sebanyak berapa kali? Marratain ini maksudnya sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan setiap kali mereka melakukan serangan, mereka melakukan kerosakan, mereka akan berbangga dan angkuh secara melampau. Okey. Jadi Allah sebut berapa kali tadi orang Yahudi akan buat kerosakan? Dua kali. Ulama khilaf, 2 kali ini dah berlaku ke belum? Kalau kita baca kitab tafsir yang mutaqaddimin, kitab tafsir awal, mereka kata 2 kali ini dah berlaku dah. Dan mereka khilaf juga apa 2 kali itu. Ada yang kata kali pertama tu semasa lepas pemergian Nabi Allah Daud, Babylon mengalahkan mereka dengan pimpinan Raja Nebuchadnezzar. Raja Nebuchadnezzar tu, ataupun bahasa Arabnya Raja Bukhtansar. Okey, ada yang kata itu kali pertama. Ada yang kata kali kedua pula. Kali kedua semasa zaman Nabi Muhammad. Okey, jadi pokok pangkalnya ada macam-macam pandangan. Cuma kalau kita tengok dalam ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, Allah bagi tahu orang-orang Yahudi ni setiap kali mereka melakukan kerosakan. Kita tengok kerosakan kali pertama. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila mereka membuat kerosakan kali pertama, apa yang akan berlaku adalah Allah akan mengutuskan ba'athna alaikum ibadan lana. Allah akan menghantar kepada orang Yahudi ini hamba kami yang sifatnya apa? Uli ba'sin syadid, yang sifatnya gagah perkasa. Fajasu khilalad diyar, dan hamba kami yang gagah perkasa ni akan mengalahkan orang-orang Yahudi, menyebabkan orang Yahudi ini akan bertempiaran lari daripada rumah kediaman mereka. Mereka akan duduk dalam keadaan terbuang. Jadi berdasarkan kepada ayat ni, ada sebagian ulama menyatakan 2 kali kerosakan tu dia berpasang-pasangan, dia akan berulang. Dalam konteks zaman sekarang, contohnya Syekh Salah Al-Khalidi, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia menyatakan 2 kali itu, kali pertama dah berlaku, yakni semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sejarah semasa Nabi duduk di Madinah kan. Orang Yahudi ada tak duduk kat Madinah? Orang Yahudi dia jadi pendatang duduk kat Madinah, pasal orang Rom dah halau mereka keluar dah, mereka duduk dalam buangan. Antara tempat mereka pergi di Madinah. Mereka buat perkampungan mereka sendiri. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi apa lagi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Khaybar. Mereka buat kota mereka sendiri. Ini 3 kampung Yahudi yang utama di Madinah. Semasa di Madinah, orang Yahudi dia buat kerosakan tak? Mula-mula jadi bangsa pendatang. Tapi lambat laun, mereka buat kerosakan dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk macam mana? Pertama sekali mereka ni duit banyak. Jadi mereka beli kawasan-kawasan strategik, mereka beli telaga-telaga, mereka menzalimi orang tempatan Bumi Putera Madinah ni dengan jual dengan harga yang mahal. Mereka buat riba. Semasa Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi dilantik jadi pemimpin, mula-mula Nabi mengiktiraf orang Yahudi. Kerana Yahudi dia angkat perjanjian dengan Nabi Muhammad dalam piagam Madinah. Tapi lambat laun mereka telah pun mengkhianati. Contohnya dalam kisah peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni berlaku bila? Bani Qainuqa ni berlaku apabila lepas Nabi balik perang Badar, Yahudi Bani Qainuqa ni ejek Nabi, menghina Nabi. Dia kata Nabi bolehlah menang dalam perang Badar ni. Pasal apa? Musuh dalam perang Badar iaitu orang Mekah tak pandai berperang. Dia menghina Nabi. Tak cukup dengan itu, mereka jugalah yang menyingkap aurat seorang muslimah. Dekat pasar Bani Qainuqa ada orang perempuan muslimah kita, dia singkap jubah belakangnya nampak aurat. Orang lelaki Islam marah, cuba lawan dengan pemuda Yahudi itu, dia dibunuh. Nabi Muhammad menghantar 1 bala tentera untuk berperang dengan Qainuqa. Dia halau keluar. Yahudi pertama yang mengkhianati perjanjian piagam Madinah, Yahudi Bani Qainuqa. Zaman sekarang ni kita tengok, zaman sekarang ni bukan setakat orang bukan Islam dia menghina Nabi. Ni jenis yang bertudung ditutup pun berani untuk menghina Nabi. Kalau kamu semua aware dengan apa yang berlaku di tak jauh dari kita pun, dalam 2-3 hari ni kan, tudung labuh
katanya menghafal Quran, okey, tapi sanggup untuk menghina Nabi. Okey. Jadi ulama bagi tahu itu kali pertama mereka melakukan kerosakan. Bila mereka melakukan kerosakan, Allah hantar siapa untuk mengalahkan mereka? Allah hantar Nabi Muhammad. Kali kedua bila? Kali kedua ulama bagi tahu mungkin sedang berlaku sekarang ni. Yakni kerosakan besar-besaran yang mereka lakukan di Palestin. Tinggal lagi kita sedang menantikan bilakah agaknya Allah akan datangkan hamba-Nya yang gagah perkasa untuk mengalahkan mereka. Allah juga bagi tahu dalam ayat yang ke-6. Surah Isra ni saya cadang anda semua untuk belajar tafsir dia. Pasal ini semua surah yang guide kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Ini surah Isra, sama sekali dengan surah Al-Kahfi. Dia duduk dekat-dekat tu. Letak pun dekat tengah-tengah Quran. Okey? Allah beritahu juga dalam ayat ke-6 bahawa orang Yahudi ni setiap kali mereka ni berkuasa kan, atau setiap kali mereka dah dikalahkan, mereka akan bangun balik. Bila mereka bangun balik, Allah bagi tahu yang Allah akan membekalkan kepada mereka, wa amdadnakum bi amwal. Allah akan bagi kepada mereka ni dengan harta yang banyak. Betul tak zaman sekarang ni orang Yahudi harta mereka banyak, betul kan? Allah juga bagi tahu banin, mereka ni akan dapat anak yang ramai. Ni timbul satu persoalan, betul tak orang Yahudi ni anak ramai? Siapa kenal orang Yahudi sini? Anak ramai ke tak ramai? Tak kenal lah kan? Pasal saya masa saya pernah duduk kat Scotland. Adalah kenal orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia dikenali sebagai bangsa yang ada masalah fertility, masalah kesuburan. Okay, pasal dia orang ni kalau kahwin pun dia kahwin sama dia je, jadi tak berkembang sangat jin tu ke bangsa lain. Jadi dia tak subur sangat. Jadi dapat anak pun susah. Dia beza dengan orang Arab Palestin ni. Macam Arab Gaza kan. Orang Gaza ni walaupun hampir setiap hari dengar bunyi letupan, rumah mereka pun nasib kena roboh je. Sambil-sambil tu boleh dapat anak. Kadang-kadang sambil tu itu belum aman damai lagi. Anak mereka ramai. Allah bagi kelebihan anak mereka ramai. Okey. Jadi orang Yahudi ni anak tak ramai. Tapi kenapa Allah bagi tahu mereka ni ada anak ramai? Pasal apa konteksnya dengan zaman sekarang? Zaman sekarang orang Yahudi, bilangan mereka di seluruh dunia sikit ke banyak? Mereka sikit je, tak ramai. Tapi mereka menguasai hampir seluruh dunia, betul tak? Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan proksi. Mereka menguasai dunia dengan menggunakan proksi. Ini kerja mereka. Ini kerja mereka. Dan menyebabkan akhirnya mereka ni menjadi pasukan yang lebih ramai tim dia. Pasal bersama-sama dengan orang Yahudi ni ada penyokong-penyokong dia. Maka dengan sebab itu kita kena faham orang Yahudi ni kalau kita tengok sejarah dia daripada zaman Nabi berbangsa Yahudi yang terawal. Siapa dia Nabi pertama yang biasanya dirujuk sebagai keturunan Yahudi ni? Nabi pertama kita akan sebut Nabi Allah Ishak lah, ataupun kalau kita nak baca dengan lebih detail lagi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sekurang-kurangnya dia berkahwin dengan dua orang wanita, Sarah dan juga Hajar. Ada lagi perkahwinan yang lain. Okey, daripada Sarah lahirnya Ishak, daripada Hajar lahirnya Ismail. Ismail lahir dulu. Ismail duduk dekat Mekah. Dia berkahwin pula dengan kabilah Arab Jurhum. Daripada keturunannya lahirnya bangsa Nabi Muhammad, bangsa Arab. Daripada lain Ishak ni lahirnya Bani Israel. Mereka ni kalau kita tengok sejarah mereka ni sentiasa berulang. Mula-mula mereka kuat beriman dengan Nabi mereka. Kemudian mereka mengkufuri Nabi mereka. Bila dah mengkufuri Nabi mereka, mereka ni akan dihalau keluar. Akan hidup merempat daripada kawasan asal mereka. Contoh paling mudah kalau nak boleh bayangkan, masa zaman Nabi Musa lah. Nabi Musa dia duduk kat mana? Duduk di Mesir kan? Sebelum Nabi Musa, Nabi apa? Macam mana orang Bani Israel ni asalnya duduk kat Palestin, tapi berhijrah beramai-ramai ke Mesir. Semasa zaman Nabi apa? Semasa zaman Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf bila bersengketa dengan adik-beradik dia rekahkan cerita, akhirnya dia berhijrah, dia dibawa pergi ke Mesir. Kat Mesir, orang Mesir percaya kat dia walaupun dia berbangsa Yahudi, Bani Israel. Dilantik akhirnya sebagai Perdana Menteri. Dan dia pun panggil lah ayah dia, rindu kat ayah dia, Yakub, jomlah kita pindah ramai-ramai duduk kat Mesir. Duduklah kat Mesir. Mula-mula dipercayai oleh orang tempatan Mesir. Tapi bila dah berlalu beberapa zaman, beberapa generasi, orang Mesir pun tak suka perangai orang Yahudi ni. Pasal setiap kali mereka duduk lama jadi pendatang, mereka akan buat kacau dekat penduduk setempat.
akan jual barang mahal, monopoli dan seumpamanya. Dan akhirnya mereka ni hidup dibuang, hidup dalam buangan, diaspora. Sejarahnya sama, sejarah moden pun sama juga. Pernah dengarkan sejarah bagaimana mereka ni semasa zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua kan? Mereka ni menjadi mangsa apa? Mangsa keganasan golongan antisematik. Contohnya di Germany kan, Adolf Hitler bagaimana membunuh ramai orang-orang Yahudi kerana kerana sikap orang Barat pada ketika itu. Mereka tak suka dengan orang Yahudi, duduk ramai kat negara dia, lepas tu buat onar, buat susah orang. Itu yang menyebabkan ramai tak suka tu. Dan akhirnya zaman moden, sampai zaman moden mereka ni duduk dalam istilahnya diaspora, hidup dalam buangan. Termasuklah juga tempat mereka ni menarik simpati pasal mereka tak ada negara dah. Termasuklah juga sebahagian mereka ni lari ke China. Ada Yahudi yang duduk kat negara China sampai ke Sudah ada. Ada Yahudi yang melarikan diri sampai ke negara India. Ada India, Yahudi ada. Dalam 2-3 hari sudah ada seorang vlogger nama dia Drew Binsky. Mungkin ada yang kenal kot Drew Binsky. Dia orang Yahudi Amerika tapi bukan Zionis. Dia pergi ke Afghanistan. Dekat Afghanistan, dekat Kabul tu dia boleh berjumpa dengan orang Yahudi. Satu-satunya orang Yahudi di Kabul. Tahu tak Kabul ni tempat apa? Kabul tu kubu kuat Taliban segala benda tu kan. Tapi orang Yahudi boleh duduk kat situ. Okey, pasal mereka ni hidup merempat. Dan jangan terkejut kalau saya ceritakan kepada anda bahawa orang Yahudi pun pernah datang ke tanah Melayu. Saya bukan nak kata, kita ni orang Melayu. Saya tak suka dengan teori konspirasi ni. Orang Melayu ni kemungkinan keturunan Yahudi, kemungkinan keturunan Nabi Ibrahim. Ramai orang duk bincang ni. Duk bincang tepi-tepi jalan ni, saya tak layan sangat. Tapi fakta yang orang Yahudi pernah berhijrah menarik simpati kepada orang Melayu di tanah Melayu, itu fakta yang betul. Dekat mana agaknya? Dekat mana? Sepatutnya student saya tahu ni pasal saya pernah cerita rasanya. Time ni dah tak mengaku student kan? Kat mana antaranya? Siapa sini orang Pening? Siapa sini orang Pulau Pinang? Tak mengaku dah Pulau Pinang. Saya bukan nak kata orang Pening orang Yahudi dah. Tapi di Pening, di Georgetown, jangan terkejut, di Georgetown ada perkuburan Yahudi, Jewish Cemetery di Pening, Malaysia, yang tarikhnya kembali pada 1805. Tarikh dia diasaskan. Pada waktu inilah mereka ni duduk dalam diaspora. Dekat mana kawasan cemetery ni, Jewish Cemetery ni? Nampak tak bangunan belakang tu? Ni bangunan apa ni? Komta lah, dekat dengan Komta. Jalan tu pun jalan kubur Yahudi. Bahkan ada dia punya census. Census ni apa? Bancian. Ada bancian yang dibuat pada waktu tersebut yang merekodkan berapakah bilangan orang lelaki dan orang perempuan, kanak-kanak dia, kanak-kanak Yahudi yang masuk ke tanah Melayu. Itu dibuat banciannya. Ini di antara kubur mereka lah. Mak kata Yahudi dulu dia pernah hidup dalam buangan, melagi simpati di negara kita. Tapi yang saya geramnya bila kita tengok dalam sumber internet, mereka kata kenapa zaman sekarang ni Yahudi tak ada di Malaysia. Mereka kata kerana di tanah Melayu orang-orang Yahudi menjadi mangsa kezaliman, menjadi mangsa antisematik. Saya pernah berceramah isu ni. Kebetulan ada seorang daripada Pening, umur dia dekat 80 tahun. Dia bagi tahu dia pernah kenal dengan beberapa orang Yahudi yang duduk kat Pening tu. Dia siap boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan niaga kitab. Kitab ni, kitab Arab ni, kitab agama Islam. Lepas tu kitab Taurat pun dia ada jual jugalah. Tapi pasal tak ada siapa nak beli, dia kata keluarga dia semua dah cabut dah. Sebenarnya itu tuduhan yang menyatakan orang Melayu dulu antisematik tipu. Ada kat internet tapi itu penipuan. Macam mana mereka jadi tak ada di tanah Melayu sekarang ni? Pasal apa? Pasal mereka telah pun dibawa beramai-ramai masuk ke Palestin, duduk mengambil tanah orang Arab tu. Itu yang berlaku. Jadi dengan sebab itu penting kita ni generasi muda. Macam kita semua, we all ni generasi muda lah kan. Generasi muda. Perlu kita ni tahu akan sejarah Yahudi ni, macam bagaimana mereka ni sanggup untuk membuat kezaliman di Palestin.
Pertama sekali, asas tak tahu sejarah kezaliman mereka, kena tahu istilah-istilah. Pertamanya istilah Israel. Bila dia sebut Israel, yang kita faham Israel ni apa zaman sekarang? Kita faham Israel ni adalah nama negara dia. Ini dia punya bendera dia. Tapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran, Israel ni dia merujuk kepada orang Yahudi yang beriman dengan Nabi mereka. Kecuali 2-3 ayat je lah. Bila Allah sebut Ya Bani Israel kan, itu merujuk kepada orang Yahudi yang baik, yang beriman dengan Nabi dia. Kecuali 2-3 ayat, ada pengecualiannya. Dan ada juga menyatakan Israel ni nama gelaran bagi Nabi Yaqub. Maksudnya kekasih ataupun hamba Allah. Israel, il itu Allah. Yang keduanya Yahudi. Yahudi ni zaman sekarang kita tahu Yahudi dia adalah merupakan nama apa? Nama bagi bangsa itu sendiri. Yahudi itu nama bagi bangsa. Dalam Al-Quran apabila Allah sebut berkaitan dengan Yahudi, Allah sebut Yahudi banyak kali, banyak tempat dalam Al-Quran. Yahudi dalam Al-Quran ni merujuk kepada bangsa Yahudi yang jahat. Semua jahat. Yang kufur dengan Tuhan mereka, yang syirik dengan Tuhan mereka, dan juga membunuh Nabi mereka. Istilah lain yang kita kena tahu, istilah Zionis. Ini yang kita kena faham betul-betul ni, Zionis ni. Zionis inilah merupakan pergerakan politik moden yang menyebabkan berlakunya kacau bilau dan konflik di Palestin zaman sekarang ni. Pergerakan yang ditubuhkan tahun 1897. Kenapa mereka ni ditubuhkan? Ditubuhkan di Switzerland, di negara Eropah. Pasal apa mereka ditubuhkan? Kerana pada waktu itu orang Yahudi ni duduk merempat, scattered. Ketika mana bangsa-bangsa lain ada negara. Orang Melayu ada tanah Melayu. Orang Cina ada negara besar Cina mereka. Orang India ada negara India. Orang Arab ada negara Arab. Tapi orang Yahudi dia tak ada negara bangsa. Menyebabkan mereka ni duduk dalam satu conference, berbincang, menubuhkan pergerakan Zionis. Tujuannya adalah untuk mencari negara bangsa mereka. Yang sekarang ni mereka dapat di Palestin. Tapi sebelum Palestin sebenarnya nak ceritanya, sebelum mereka rancang nak pergi Palestin, sebenarnya ada lagi negara lain mereka nak pergi. Mula-mula mereka nak pergi kat mana? Mula-mula negara pertama yang mereka rancang adalah negara Argentina. Itu negara pertama yang mereka nak pergi tu tahun 1897. Mereka aim nak menjajah Argentina. Pasal Argentina pun jajahan British juga, satu pulau tu kan, jajahan British. Kalau lah kalau kita bayangkan, kalau lah betul dan mereka berjaya menjajah Argentina zaman sekarang ni, agak-agaknya apa nasib Lionel Messi? Dapat tak dia jadi pemain bola? Tu jawab sendiri lah. Okay? Itu yang pertama yang kita kena faham. Mereka juga pernah merancang, tak dapat Argentina, mereka merancang untuk menjajah di Afrika belah barat, di Kenya dan sebagainya, jajahan British juga. Tapi akhirnya mereka tukar arah, mereka pergi ke Palestin, aim untuk menjajah Palestin. Yang mana rabai-rabai ataupun orang ortodoks Yahudi ni, mereka tak setuju. Pasal ikut agama mereka, kalau Yahudi kembali ke Palestin, itu tandanya mereka akan apa? Akan jatuh kembali. Mereka tak nak jatuh kembali. Orang-orang lama Yahudi ni mereka tak nak balik ke Palestin. Okey? Jadi dengan sebab itulah kita kena faham, kita ni bermasalah dengan bukan semua Yahudi. Kita bermasalah dengan Yahudi-Yahudi yang menyokong idealisme Zionis. Macam mana gambar simbol Zionis ni? Ni simbol dia yang turut diterapkan dalam benderanya. Berapa bucu bintangnya? Ada berapa? Ada 6 kan? Kalau Islam punya simbol agama zaman sekarang ni macam mana? Ada berapa? Apa simbol agama Islam? Anak bulan? Ada yang anak bulan, ada yang bulan purnama, ikutlah. Kalau anak bulan tu ditambah bulan bintang segi 5 tu lah kan? 5 pointed stars, okay? Nanti kita tengok lagi berkaitan dengan simbologi ni. Ada istilah lain, contohnya istilah Judaism. Judaism ni nama agama dia. Bila sebut Judaism, ini agama dia. Bila sebut Torah, ini kitab Taurat yang diseleweng. Ataupun dalam bahasa lain, Old Testament, kitab perjanjian lama. Sinagog ni rumah ibadat dia dalam bahasa Inggeris, sinagog. Dalam Al-Quran disebut sawami' ataupun sawami'. Sawami' ni jamak dia lah. Ada dalam Quran, rumah ibadat orang Yahudi. Itu nama dia. Saya nak kembali pada simbol Zionis ni. Agak-agaknya pernah tak nampak masjid yang dia punya hiasannya bintang 6? Pernah nampak masjid? Kat mana nampak masjid? Ke main agak-agak aje? Tak pernah nampak tapi main agak-agak. Okey, tak apalah. Main agak-agak pun kira betul lah juga tu. Siapa pernah tengok masjid ni?
Siapa pernah tengok masjid ni? Ini bukan masjid kita sekarang ni. Siapa pernah tengok masjid ni? Takkan tak ada siapa pernah tengok masjid ni? Come on lah, duduk kat Kuala Pahang. Duduk kat Pekan. Tak pernah tengok masjid ni kat Pekan. Pernah kan? Siapa yang lalu jalan nak pergi Rompin, kan akan nampak muzium kan? Ini masjid yang sebelum muzium tu. Sekarang ni dah dijadikan sebagai muzium Islam lah. Perasan nak masjid ni? Kenapa saya nak tunjuk gambar masjid ni? Pasal apa? Bukan nak kata masjid ni masjid Zionis lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul, pertama sekali, nampak tak ada bintang kat situ? Nampak tak ada bintang? Kat mana? Kat atas kan? Ada berapa point bintang tu? Ada 5. Itu common lah. Tapi jangan terkejut kalau kita tengok betul-betul. Pertama sekali nama masjid ni Masjid Sultan Abdullah, yang ditubuhkan secara rasmi tahun 1929. Ini masjid pertama ni. Masjid pertama di Pekan. Kalau kita tengok betul-betul design dia, jangan terkejut, dekat bawah tu ada, di atas kolom, di atas tiang ni, ada bintang yang macam, bentuknya macam bintang Zionis tadi, bintang Bukit Zion tadi. Okey? Mula-mula saya ingat dekat belah luar je. Kita pun masuk dalam. Dekat entrance dia, ni gambar yang saya ambil sendiri. Dekat entrance dia, tengok kat tiang ni, atas ada juga. Ada juga bintang Zion ni. Bintang 6 ni. Okey? Lepas tu saya ingat pun dekat beranda, mungkin belah luar je, beranda luar kan. Bila masuk dalam, pening aku tengok. Penuh ni, bintang 6, bintang 6, bintang 6, bintang 6. Mula-mula kata, ini masjid Yahudi ke? Orang Yahudi ke yang buat masjid kat sini kan? Rupa-rupanya bila kita sembang-sembang dengan orang muzium, dia kata, ini memang simbol agama Islam dahulu kala. Bahkan jangan terkejut kalau anda semua berpeluang pergi ke Palestin, ke Al-Aqsa. Dekat Al-Aqsa pun atas-atas ni, banyak simbolnya bintang 6. Jangan nak kata, ini Yahudi pernah duduk sini, kita bagilah masjid ni dekat Yahudi. Jangan kata macam tu. Ini yang saya kena faham. Maka dengan sebab itu, apabila Yahudi dah duduk dalam diaspora, mereka menubuhkan Zionis. Kenapa mereka tubuhkan Zionis? Supaya nak merancang dapat negara bangsa mereka. Ini di antara pemimpin-pemimpin yang mengasaskan pergerakan Zionis. Tak perlu saya sebutlah satu persatu. Dan jangan anggap Zionis ni sebagai orang berbangsa Yahudi saja. Ada juga orang Islam yang percaya dengan Zionism. Contohnya ni, Dr. Taufik Hamid ni. Jangan risau, ni bukan pensyarah UMP ni. Pensyarah UMP semua okey-okey belaka. Okay? Risau pula pensyarah UMP. Dr. Taufik Hamid ni orang Mesir, sekarang duduk Amerika. Dia ni lah yang percaya bahawa orang Arab sepatutnya keluar daripada Palestin. Biar orang Yahudi duduk situ. Ini kepercayaan dia. Begitu juga dengan Mufti Itali, Profesor Abdul Hadi Palazzi. Dia pun percaya kepada Zionism. Saya tak sempat cerita dengan detail kerana masa agak mencemburui. Boleh 5 minit lagi? Boleh Dapat pointer ke ni? Pelik ke? Okey. Alright. Jadi nak ceritanya, kalau kita nak mempelajari akan sejarah Palestin, dulu sebelum Zionis ditubuhkan, semua kawasan yang sekarang ni dikenali sebagai Arab Saudi, Jordan, semua kawasan ni sebenarnya adalah kawasan yang menjadi kawasan pentadbiran Empire apa? Osmaniyah. Ini semua adalah kerajaan Osmaniyah punya kawasan ni. Area dia dulu. Okey. Lalu apabila datangnya penjajah-penjajah daripada barat. Okey. Penjajah barat mengetahui bahawa mereka ni tak boleh sangat untuk mengalahkan Osmaniyah, kerana Osmaniyah ni kiranya kuat dah juga. Dia kuasa besar dunia Osmaniyah ni. Macam Amerika zaman sekarang. Jadi orang-orang barat pun bila mereka dah semakin nak menjajah dekat Arab ni, mereka pun mula-mula kata tak boleh kita senang-senang mengalahkan negara Arab ni. Oleh kerana mereka sedar mereka tak boleh mengalahkan Osmaniyah, apa yang mereka buat adalah mereka menghantar apa yang dipanggil sebagai golongan Orientalist. Siapakah dia Orientalist? Orientalist ni adalah orang barat daripada Eropah, tapi mereka ni belajar hal ehwal ketimuran. Mereka belajar bahasa Arab. Mereka belajar agama Islam. Kadang-kadang lebih alim lagi daripada kita. Contohnya pakcik ni, namanya Lawrence of Arabia. Ni Lawrence of Arabia. Kisahnya ada di movie kan. Ada dimasukkan dalam movie. Boleh tengok kat YouTube ada dia. Lawrence of Arabia di movie kan. Apa kerja dia? Dia ni orang Welsh, orang daripada Wales. Dekat England sana lah. Okey. Kerja dia apa? Kerja dia join army, tapi bukan untuk berperang. Kerja dia adalah oleh kerana dia fasih bahasa Arab. Bukan bahasa Arab level-level saya ni, bukan bahasa Arab level-level ustaz-ustaz ni. Ni bahasa Arab bahasa Arab kampung sungguh ni. Dia belajar betul-betul.
Kerja dia apa? Kerja dia, dia pergi jumpa dengan ketua-ketua kabilah Arab dekat kawasan tadi tu, yang saya tunjuk peta tadi tu. Mereka pergi menanamkan semangat kebangsaan. Mereka buat kempen saraf dengan menyatakan, apalah orang Arab ni, bertahun-tahun kamu ni dijajah oleh bangsa apa? Bangsa Turki. Itu cara mereka meracuni pemikiran orang-orang Arab. Maka akhirnya apa yang berlaku? Dia pun bertemulah ramai ni. Ini keturunan Raja Jordan. Okay? Dia banyak kali bertemu. Kerja dia jumpa-jumpa melobi. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya orang-orang Arab pun semakin tak puas hati dengan orang Turki. Mereka memandang orang Turki ni sebagai bangsa penjajah. Sedangkan Turki dah berjaya memodernkan Palestin sampai ke Arab Saudi sana. Tahu kan dulu daripada Turki sampai ke Madinah ada railway. Dah ada railway tu. Tapi siapa yang bom? Siapa yang rosakkan? Orang Arab. Mereka tak puas hati dengan kononnya penjajah yang seagama dengan mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab mainan daripada orientalis seperti Lawrence of Arabia yang turut disokong oleh pergerakan Zionis ni. Okey, maka akhirnya pada tahun 1917 akhirnya British pun berjayalah masuk ke dalam Al-Aqsa. British dia conquer Al-Aqsa. Ini General Sir Allenby masuk dengan berjalan kaki saja, biasanya naik kuda, tapi dia berjalan kaki saja masuk ke Al-Aqsa. Dan anda tengok tentera-tentera British ni, siapa di antara mereka? Di antara mereka tentera-tentera British ni adalah orang-orang Yahudi. Tok Cha dia ni, Tok Cha dia. Kenapa dia join? Pasal dia nak mengending. Dia orang tak ramai, jadi dia join British Army lah. Dia join British Army. Semata-mata nak dapat melobi supaya British biar serahkan negara yang baru dijajah tu kepadanya. Ini gambar Lord Balfour. Salah seorang daripada pemerintah perang British yang mana dia telah pun mengeluarkan satu dokumen yang dikenali sebagai Balfour Declaration dengan persetujuan daripada King of England, Raja England, dan juga Parlimen British. Setelah mana mereka berjaya untuk menjajah Palestin, apa yang mereka buat adalah mereka sedang membangunkan di Palestin sebagai apa? Sebagai national home, sebagai rumah negara bangsa kepada Jewish people. Ini yang kita pelik sikit dengan British zaman Perang Dunia Pertama, zaman Perang Dunia Kedua ni. Dia berbeza dengan zaman Perang Salib. Masa Perang Salib, bila mana mereka dah berjaya untuk mendapatkan Palestin, mereka jaga betul-betul Palestin tu daripada dikuasai balik oleh orang Islam. Tapi peliknya, semasa era Perang Salib moden, kan, British ni, bila mereka dapat Palestin, dapat tahun yang sama dia buat satu statement, declaration ni, supaya dalam masa beberapa tahun akan datang, mereka akan menyerahkan Palestin ini untuk dijadikan sebagai rumah bangsa, negara bangsa kepada bangsa Yahudi. Kan pelik tu kan? Pelik tak? Maka bermula daripada Balfour Declaration tahun 1917. Bermula daripada tarikh itu, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh pergerakan Zionis pun melancarkan satu kempen supaya orang Yahudi di seluruh dunia, baik di China, baik di Afrika, baik di India, baik di tanah Melayu tu, jom datang beramai-ramai masuk ke Palestin dengan cara yang tersendirilah. Okey, maka sedihlah kita bila tengok gambar ni. Ini gambar di antara tentera Osmaniyah yang terakhir yang berkawal di Al-Aqsa bersama dengan pasha-pasha mereka ni, tentera-tentera mereka di Dome of the Rock. Sedih kita tengok gambar ni lah. Okey, maka kalau kita nak faham sekali lagi senario yang berlaku tu, kita boleh faham seperti mana peta ni. Pada tahun 47, kenapa tahun 47? Tahun 47 ni tahun di mana British berundur. British keluar, dia serah Palestin kepada Zionis. Okey, pada waktu penyerahan tersebut kita tengok negara Palestin ni hampir 98% daripada tanahnya dimiliki oleh orang Arab Palestin. Yang putih-putih ni kecil je dimiliki oleh Jewish settlement, perantau Yahudi. Tetapi pada tahun selepas partition plan, lepas Israel masuk dan dapat kuasa daripada British Mandate ni, tiba-tiba mereka susun sempadan tu jadi macam ni. Habis semua tanah-tanah, kebun-kebun, kampung-kampung tradisi orang Arab ni telah pun diambil oleh mereka. Macam mana mereka ambil? Daripada tahun 17 sampai tahun 47, orang Yahudi ni telah pun membuat banyak kegiatan pengganas. Dia upah kumpulan-kumpulan pengganas ni supaya
menyerang dan merobohkan kampung-kampung tradisi orang Arab. Okey. Kemudian sekarang yang tinggal sekarang ni dinamakan sebagai Palestin hanya kawasan yang sekarang kera ni saja. Ini Palestin. Dulu semua ni adalah Palestin. Sekarang ni tak pasal-pasal. Dulu tak pasal-pasal. Sekarang ni dinamakan negara itu sebagai negara haram Israel. Maka generasi muda pun kata, ni Palestin ada tanah, buat apa nak susah serang Israel kan? Dia tak faham sejarah lah tu. Kerana sebenarnya yang dinamakan sebagai negara haram Israel itu adalah negara yang ditubuhkan atas kegiatan pengganas. Sepanjang tahun 1917 sampai tahun British keluar, mereka inilah yang banyak menubuhkan milisya paramilitary group mereka. Kerja mereka ni buat serangan pengganas. Mereka tak ada negara lagi, tapi dah mula masuk ramai-ramai. Buat kumpulan tentera, buatlah serangan berani mati dan juga serangan ke atas kampung-kampung orang Arab tradisi ni. Nampak kebun zaitun, mereka sodok pokok zaitun sana, umurnya beribu tahun dah. Ratusan tahun lah. Pokok zaitun terbaik di Palestin. Tapi mereka sodok untuk buat apa? Buat rumah kepada orang Israel. Maka dengan sebab itu kita ni dekat Malaysia, daripada sibuk-sibuk nak layan orang yang tuduh orang Islam ni sebagai pengganas, dekat Malaysia ni kita pun dituduh sebagai Taliban. Ada yang tak terasa hati dituduh sebagai Taliban. Kan betul. Mudah-mudah tuduh kita Taliban. Kita pun mengangguk. Tapi jangan kita lupa ni, perkenalkan kumpulan-kumpulan pengganas sebenarnya. Contohnya kumpulan Haganah. Ini kumpulan dia, ini simbol dia. Mereka ni lah daripada tahun 17 sampai tahun 47 melancarkan banyak serangan dekat kampung-kampung tradisi orang Arab. Mereka merekrut anak-anak muda mereka menjadi paramilitary group ni. Bukan setakat orang muda je. Tengok ni. Orang perempuan pun turut dilatih untuk jadi tentera. Semua teroris belaka. Dan mereka juga, ni boleh faham tak gambar-gambar apa ni? Ni gambar kapal. Mereka ambil, kutip orang Yahudi yang duduk dekat Eropah Timur, duduk kat Poland, duduk dekat tanah Melayu. Jom duduk beramai-ramai. Kita usahakan supaya tanah ni jadi tanah milik kita. Kumpulan pertama, ingat dalam kepala, bukan Talibannya. Namanya Haganah. PBB pun dah isytihar Haganah ni sebagai kumpulan teroris. Perkenalkan kumpulan yang kedua. Kita panggil kumpulan ni kumpulan Irgun. Baca betul-betul, jangan salah baca. Salah baca jadi Irfan. Okay. Irgun ni, mereka pun paramilitary group juga. Mereka bawa kapal tongkang ni, bawa masuk orang Yahudi. Di negara Eropah, mereka buat propaganda supaya orang Yahudi ni balik ke kampung halaman mereka kononnya. Mereka inilah yang banyak buat kegiatan serangan berani mati. Sekarang ni kita tengok orang Arab buat serangan ke atas bas, tempat terbuka kan. Tapi ni tahun 47, mereka yang banyak ni buat serangan ke atas bas orang Arab. Dulu kawasan ni maju. Osmania dah maju kan kawasan ni, kawasan yang mewah. Tapi mereka yang buat serangan berani mati. Mereka juga membunuh sarjan British. Tak sabar, British tak keluar lagi, tapi tak sabar-sabar nak duduk situ. Mereka boleh British pun mereka bunuh juga. Mereka juga banyak merobohkan dan menyodok rumah-rumah tradisi orang Arab. Diambil, kemudian ditutup dengan kawasan berpagar. Perkenalkan juga Lehi. Lehi ni pun kumpulan teroris juga. Saya cadangkan anda baca dasar perjuangan Lehi, 18 Principle of Rebirth. Dalam ni memang kita baca, kita akan geram. Pasal mereka menyatakan mereka sanggup buat apa saja, termasuk untuk membunuh sesiapa saja yang menghalang usaha kita untuk menubuhkan negara Yahudi di atas tanah Palestin. Sanggup bunuh. Okey, maka akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Okey, ini kawasan yang letaknya Al-Aqsa, bumi Isra' kat situ. Old City ni kawasan Pekan Lama di mana terletaknya Al-Aqsa. Kalau anda tengok di sekitar ni, walaupun nampak tadi macam kawasan milik Palestin kan, tapi dalam kawasan milik Palestin ni, kawasan yang ditanda dengan kawasan purple ni tiba-tiba dijadikan apartmen milik orang Yahudi. Dan untuk menjaga keselamatan mereka, yang merah ni apa agaknya? Nampak macam belengkar ni. Merah ni apa agaknya? Merah ni tembok pemisah. Kita ingat dulu zaman dah tamat perang Nazi antara East Germany dengan West Germany, kita ingat tembok pemisah terakhir adalah tembok Berlin. Tapi zaman sekarang tiba-tiba lahir pula tembok pemisah lain untuk memisahkan dua negara. Dah lah temboknya, tengok dia punya belengkar, nampak sangat kan? Nampak sangat. Dia nak avoid, dia nak elakkan daripada pertembungan dengan kampung orang Arab ni lah.
Nampak ini nasib yang menimpa orang-orang Palestin di sana. Ataupun kalau gambar yang terbaik untuk kita describe gambar ni lah. Tengok orang kanak-kanak Palestin ni, dia panjat pagar tembok pemisah yang tinggi, lebih kurang 15 kaki ni. Dia melihat di sana, inilah dia rumah-rumah apartmen yang dijadikan sebagai kawasan pertempatan haram orang Israel. Di atas tanah siapa? Tanah siapa? Tanah orang Arab. Suka hati dia je dia ambil. Okey, dengan tanpa undang-undang mereka ambil. Jadi perlulah kita ni sebagai generasi muda kita memahami apa yang berlaku sekarang ni adalah dengan sebab sengketa daripada orang Yahudi. Saya tak sempat nak cerita semua berkaitan dengan bumi Isra' ni. Pokok pangkalnya dapatlah saya petik sikit kan. Kenapa hikmah Nabi ni diperjalankan transit sebenar dekat Al-Aqsa, supaya kita ni kena ambil tahu apakah sejarah moden yang menyebabkan Palestin zaman sekarang ni tak ada negara. Banyak jadi pelarian. Okey? Dan mudah-mudahan kita pun dapatlah mengenali di manakah Al-Aqsa yang sebenar. Kerana kita ni tak tahu. Ramai kita ni salah faham. Di manakah Al-Aqsa sebenarnya? Kalau saya tanya secara umum kan, di mana bangunan Al-Aqsa sebenarnya? Hak masa tu Al-Aqsa. Kalau saya tanya kamu, ini Al-Aqsa ke bukan Al-Aqsa? Dome of the Rock. Ni masalah ni. Tak dengar lagi kuliah saya ni kot. Okey. Ramai orang kata ini bukan Al-Aqsa, sebaliknya ini Dome of the Rock. Salah. Sebenarnya Dome of the Rock ni adalah sebahagian daripada Al-Aqsa. Bahkan orang Yahudi dalam banyak-banyak tapak dekat Al-Aqsa ni, inilah dia tapak yang paling dia nak sekali. Ini holiest of the holy. Kalau mereka nak bina balik Haikal Sulaiman ni, bangunan yang paling eksklusif di situ tapaknya. Tempat Nabi Mi'raj. Nampak tak batu tergantung kan? Biasa nampak batu tergantung kan? Tapi saya tak sempat nak cerita dah, masa tak cukup. Jadi jangan kita kata Al-Aqsa ni hanya bangunan yang kubahnya color silver saja. Hakikatnya semua kawasan dalam pagar ini semuanya adalah Al-Masjidil Aqsa. Dia ada kaitan dengan Kaabah. Banyak lagi kita boleh cerita. Mungkin agaknya kita boleh sembang dalam program yang lain, insya-Allah. Okey, saya pun sepanjang saya masuk lepas cuti ni, ini kali pertama ni saya kuliah maghrib di Pekan. Kebetulan saya pun tak banyak sangat mengajar di Pekan, jauh saya duduk kat Kuantan. Kalau ada kesempatan, kalau saya semangat, saya bolehlah kita sambung balik kuliah berkaitan khusus pasal Al-Aqsa saja. Mudah-mudahan ada manfaat di sebalik kuliah kita malam ni. Minta maaf kalau terlajak masa. Aku lam tasma'un wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Atas